Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abdullah ta'ala wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man da'a bi da'watihi wa man nahja nahjahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah atas limpahan dan kasih sayang rahmatnya Allah, berikan kesempatan dan ruang pada malam ni kita solat berjemaah dan kita sambung hadis Imam Al-Ghumariyah. Kalau tak silap saya, malam ni hadis yang ke-33. Alhamdulillah. Baik. Qala al-musannif wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Tajuk pada malam ni adalah peniaga yang dihina. Tuan-tuan, peniaga yang dihina. Yang depan saya ni mungkin ada kebanyakan peniaga atau businessman, lebih kurang yang duduk di depan ni lah, no. Cuma saya tak kaya macam tuan-tuan lah. Cuma malam ni nak dengar pasal peniaga, tapi bukan kita nak membahas tentang fiqh muamalat. Yang nak membahaskan adalah sikap. Fiqh dia bahas tentang hukum hakam, jual beli, sewa menyewa, hutang piutang. Yang tu bukan malam ni. Malam ni nak bahas sikap peniaga tu sendiri. Dari segi orang kata pendapatannya dengan sikap dia. Walaupun tuan-tuan berniaga 9/10 sumber rezeki daripada berniaga. Kira banyak sungguh lah, 9/10. Orang kata, ni contoh tuan-tuan, yang Cik Ati pula. Dia ada pro and con dia lah. Kerja apa pun serupa je. Tapi orang kata, kalau kerja penyewa awam ni, nak kaya payah katanya lah. Nak kaya katanya kena libat dengan bisnes. Sebab tu kadang-kadang ada cikgu jual tudung, contoh ada jual kerongsang, ada jual handbag. Kadang ustaz bukan nak kaya, nak tampung. Dia lagu ni, penyewa awam ke, tandas awam ke, kalau hak khidmat lama lebih sikit, hak baru kurang sikit. Jadi pelik kalau baru permanent, banyak benda baru tukar, rumah baru, kereta baru. Ala kulli hal, orang yang menega ni dia lain. Walaupun risiko dia besar, orang kata menega ni rugi itu wajib, untung itu insya-Allah. Bahasa tu dalam tu. Orang menega ni rugi itu wajib. Maksudnya modal. Rugi dah tu buat keluar. Untung insya-Allah. Mau laku dapat, tak laku pakai babai wassalam.
Tapi kena gaya, ada ilmu meniaga, insya-Allah lebih pada hak kerja tetap ke. No? Ala kulli hal tuan-tuan, bukan nak bahas tentang marketing malam ni. Cuma nak bahas tentang sikap peniaga tu. Kita baca dulu. An Abdurrahman bin Shiblin Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul Inna tujarahum fujjar Qalu Ya Rasulullah Alaysa Allahu qad ahalla al-bay' Qala Bala walakinnahum yahlifuna fayathamuna wa yuhaddithuna fayakdzibun Rawahu Ahmad wal Hakim wa sahhahahu. Baik. Hadis pada malam ni lebih kurang hadis yang sebelum ni. Berkaitan dengan peniaga yang suka bersumpah. Cuma malam ni kita kembang lebih sikit, no? Daripada Abdurrahman bin Shibli Al-Ansari radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para pedagang yakni peniaga adalah orang-orang yang berbuat dosa. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan jual beli? Maka Nabi bersabda, bala, ya benar. Tetapi mereka suka bersumpah, lalu mengkhianati sumpah tersebut, dan suka berkata-kata lalu berdusta dengan kata-kata tadi. Itu matan hadis pada malam ni. Tuan-tuan dan mati Allah sekalian, dengan ayat Nabi kata peniaga itu adalah sesungguhnya orang yang berbuat dosa. Kalau kita habis percakapan huraian pada malam ni setakat ni, tuan-tuan akan hidup dalam keadaan terbelenggu. Aku baru nak mula meniaga, dosa dah. Aku ni lama dah meniaga, dosa juga. Anak bini makan, anak sampai masuk you, tapi hidup dalam keadaan dosa. Nanti sat, relax lu. Maksud di sini, walaupun berniaga ini tuan-tuan, yang pertama adalah sunnah, sebab Nabi juga meniaga. Yang kedua, 9/10 hak saya sebut tak saat ni, tapi kena ingat, dengan berniaga ni lah yang paling mudah orang kutip dosa. Tu maksud dia. No? Dengan meniaga ni, walaupun untung mudah dapat untung, tapi mudah juga dapat dosa kalau tak kena cara. Nombor 2, saya petik satu hadis daripada Imam Tirmizi yang hadisnya bertaraf hasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tajirul saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Peniaga yang benar dan amanah. Itu syarat dia. Peniaga yang benar, yang jujur, yang amanah, depa ni waktu atas dunia meniaga dengan betul, buat benda betul, tak tipu orang, amanah dengan baik. Depa ni siapa ni? Maka kata Nabi, akan mati ataupun akan bersama di akhirat nanti dengan para nabi. Nabi maksudnya syurga firdaus. Kemudian para siddiqin dan golongan yang mati syahid fi sabilillah. Makna kata orang hak businessman ni berniaga ni, bukan hanya keuntungan dunia dia dapat, bahkan dia dapat bersama dengan Nabi dan juga para siddiqin dan juga orang yang mati syahid. Hebat, besar. Syurga yang paling tinggi ya, firdaus. Tapi syarat dia kena jujur. Syarat dia kena amanah. Syarat dia kena buat betul. Maka tuan-tuan dan mati Allah sekalian, saya ulas secara kampung lah, senang. No? Saya meniaga, tuan-tuan semua meniaga. Cuma cara meniaga tak serupa. Ada hak meniaga silmak, ada vendor,
ada yang kontraktor, ada yang buat rumah sewa, ada yang buat catering, ada tu semua tu berniaga belakang. Di dalam apa kepelbagaian kita berniaga, tuan-tuan, nombor satu adalah kejujuran. Nombor satu, jujur. Jujur pada persepsi, pada juzuk masing-masing bidang. Saya ambil bidang saya lah, noh. Tuan-tuan, saya tak pandai. Contoh, saya pun baru lagi, tapi duduk belajar lah. Menega lain saya tak boleh habak lah. Saya habak hak menega. Masuk menega ni bisnes lah, urusan. Yang pasal travel ni kan. Tuan-tuan jangan faham pula, oh semata-mata menega no. Tak kena faham tu. Ni memang pasal menega. Asal benda baik je lillahi ta'ala. Asal benda baik je lillahi ta'ala. Ni hang ni kontraktor buat apa ni? Kontraktor buat masjid. Ambil duit tak? Ambil dia hang teruk sungguh no. Buat masjid ambil duit. Oh mampu kawan tu. Asal buat benda baik je lillahi ta'ala. Hal lillah ta'ala ni hal kita dengan Tuhan. Jangan bahas. Jadi maksud saya, perniagaan hak kita buat ni, tuan-tuan sekalian, maksudnya dia satu perniagaan. No? Kena ada kejujuran. Contoh, dalam bidang dunia hak saya masuk ni, tuan-tuan dan mati Allah sekalian, kena jujur. Jujur yang pertama, atas nama khidmat nak bawa duyuf rahman ke tanah haram. Maksudnya susah, selok belok, payah macam mana kena usaha pastikan jemaah sampai di tanah haram. Ada orang tuan-tuan pasal dia menggunakan orang panggil jalan yang orang nampak mudah. Contohnya orang nak pergi berjalan Turki payah. Tuan-tuan, payah. Nak pergi berjalan Korea, payah jumpa lah. Makalah jumpa pun hak jenis, orang kata kaki berjalan sungguh. Kalau hak kaki masjid ni, susah sikit. Saya tak minat ustaz Korea-Korea ni nak cakap tak erti. Tapi kalau umrah, macam mana pattern orang pun dia akan pergi. Maka dia ambil peluang itu untuk buat nanya ke orang, tuan-tuan, no, buat nanya ke orang, ambil dia orang. Saya cerita ni bukan cerita saja, pasal benda berlaku, dan berlaku tu pula bukan kat orang lain. Kadang-kadang hak kawan baik kita, no, wa na'udzubillah lah. Saya minta lah diuji macam tu, minta simpang lah. Tuan-tuan, habis kelam, ada sampai mencecah puluhan ribu, ada sampai mencecah juta. Sebab apa? Sebab jalan ni mudah. Kok mana dia susah ke, dia kaya ke, dia ni golongan elit ke, golongan netampa ke, kok mana aku nak pergi Mekah. Jadi kok mana dia akan bagi duit. Maka kita hak urus ni, kok mana aku nampak duit tu. Jangan buat main tuan-tuan. Duit. Kita hak pakai serban, hak main masjid ni, sanggup dia buat gitu Ustaz Noh. Hei, di orang pergi Mekah, Ustaz Noh. Kita belum terima lagi tuan-tuan seketui 8,000. Belum pernah terima seketui 12,000. Kalau pernah terima seketui 12,000, perasaan tuan-tuan kelam. Tasbih pun putih serban pun telondeh dengan 12,000 ni. Nak pergi buah lembeng ke buah lampokek dulu. Sebab kita belum diuji macam tu. Jadi nak kena push, nak kena tekan, nak kena bubuh polish iman staf-staf hak di bawah ni supaya amanah dengan benda macam tu. Satu lagi, hak tu terang-terang dah. Nombor 2, hak jenis menipu ni. Contoh, ni dunia saya lah tuan-tuan. Saya cerita bila, bukan abang ada tak ada kerja apa, nak abang je. Macam poster, nak poster. 8,130 ringgit sekali dengan percuma speed train. Dia tulis tu percuma speed train atau percuma ziarah Dubai.
atau ziarah orang yang ikut suka lah yang tu. Maksud saya, percuma ke termasuk? Faham tak ni? Jangan buat main. Dia kata percuma ni duit kita hak untung hak tak ada kena-mengena tu. Mai topak bayar tu baru percuma. Tapi kalau termasuk, jangan habaq percuma, habaq termasuk. Apa salahnya? Faham tak ni? Tu yang kadang-kadang kita tak perasan. Kita pula kata, ish, Ustaz Naim tu 8,500 noh. Hak ni 8,600. Tapi hak tu speed train kena bayar. Hak ni percuma. Ambil hak ni. Padahal kalau tengok balik, pasal apa? Ni lebih sikit. Pasal termasuk speed train tu. Hak ni saya nak bak dunia saya. Kita keluar dunia orang lain belah. Nasib kena atas kepala siapa? Jangan teriak sudah. Contoh tuan-tuan. Hak jenis pasien menega ni. Tak kira lah tepi jalan ke, tengah jalan ke, atas jalan ke. Tuan-tuan menega makan ke, menega minum ke. Nombor 1, kebersihan. Ini tanda orang jujur. Bagi bersih. Ni kadang-kadang telok tak basuh. Faham tak ni? Sebab tu ada orang menega roti canai telok basuh. Roti canai telok basuh. Orang hak tak pernah baca, telok siapa? Telok ayam tu lah. Tuan-tuan, ulama ambil berat tahu telok ayam ni. Pasal telok ayam telok pun keluar. Bila keluar, jatuh atas sarang. Kena pula tik ayam ke tik dia lah, tik ayam ke tik apa ke. Depa hak kilang nu, hak proses nu tak dan dah nak basuh. Buh atas sarang tu. Sarang telok tu. Mai kat kita pula menega cakotiau. Noh, nega pula roti canai. Tambah roti canai lagi real. Kalau orang jenis pantang, jenis mudah pancing ni tak makan roti canai. Tak pergi marah pula menega roti canai. Ni cerita ya, nak cerita. Dia letak, dia beli tu letak atas meja tu. Ambil Belum. Roti canai telok mata satu. Mata siapa? Mata kebau. Okey, pak boh. Tangan dia tu. Pak lepas telok lempang. Ni tak syak ni, dia pegang tepung. Dia pegang minyak. Kemudian kawan tu pergi order telok. Pegang telok, peleping, pecah. Tuang telok, lempak. Kemudian pegang pula roti canai. Hawing pula pelepak. Lipat pergi, puh. Mai kawan tu. Amoy, sedap sungguh tu. Dia lemak leh roti canai mungkin jana ni. Mau tak lemak, tiap ayam duduk dalam tu. Sebab tu kena jujur tuan-tuan, kena basuh. Cari hak bersih. Cari hak bersih. Sedap nombor 2. Kita kira sedap dulu. Bersih nombor 3. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, kita ni mak ni. Pasal tengah rekod pula no. Saya pun peminat tegar juga asyik kandak ni. Tapi tengok juga asyik kandak lagu mana. Ni sampai daki berkandak ni pun masalah juga. Pinggan tak basuh. Kemudian pula had duk cedok nasi tu pula dengan berlemuh kuah tani. Dengan bulu rumah khetiau tani. Oi, panjang cerita. Sebab tu saya kata kalau orang tanya nak pergi pula ada Ustaz Kashmir. Pergi ke Pakistan insya-Allah. Tak mahu sebut lah. Kalau pergi ke nu saya tak mahu dah. Tuan-tuan, no? Nak buat apa? Kebersihan. Satu lagi. Yang kedua, dari segi apa? Hak jenis ada inti. Tuan-tuan, letak harga mahal tak apa. Jangan tipu ya bab menega ni. Saya pernah sebut dah mungkin. Tuan-tuan nak letak mahal, letaklah. Tak salah. Tapi kalau soal KPDN KK, saya tak tahulah yang tu. Tapi pada hukum, nak letak mahal, letak lah. Letak mahal ikut suka. Pasal tu hak tuan-tuan. Ustaz, saya jual roti canai. Pasal roti canai saya laku, sekeping RM6. Tuan-tuan tak boleh bantah pasal tu roti canai dia. Dah Ustaz, nanya kita hak pergi makan sampai RM6, yang pergi makan buat apa? Yang jadi salahnya, roti canai saya ni Ustaz paling murah daripada orang lain. Orang lain RM1, saya masih lagi RM2. Tapi roti canai tu dia pergi pusing tepung hak lama, dia ambil tepung hak bila hak dah expired. Telok pun tah ayam pun tak mau dah guguk dah ayam tu pun. Itu salah. No? Mahal tak apa, jangan muhung lah. Muhung salah.
Walaupun barang tu murah. Jual yang tebu original, tulis original tu, tapi campur dengan yang masak. Jual yang nera original, nera nipah, tapi buh gula. Semua tu belaka tu cari nanya. Tak tulis tak apa. Tapi pi tulis ayat nyok original manis. Tapi ayat gula penuh ke bawah tu pi buh. Tuan-tuan, itu berdosa sebab mohon. 2. Nombor 3. Hak mana-mana ingatnya. Ni, hak pasien batu bata ni. Hak pasien dia buat rumah ni. Tuan-tuan, hak saya cerita ni semua dalam ni. Cuma saya tak baca jadi lambat. Saya terus cerita ya. Janji macam lain, dapat macam lain. Batu bata patut harga ni. Orang bayar harga tu, kita pergi cari hak murah. Sebab tu tuan-tuan, ada bangunan baru duk ya ketak. Ada jabatan baru bina, siap baru duk ketak. Sebab apa? Sebab ada orang hak jenis tak jujur lagu tu. Hak paling teruk, mak cakap lah noh. Yang nak dapat tender ke, nak dapat projek ke, hak jenis diet kopi ni. Diet kopi ni saya nak kata rasuah tak beranilah, saya pun tak tahu. Tapi tujuan bagi diet kopi tu, kona api tu, wallahu alam. Ada orang-orang berniaga dia cerita kat saya ni. Orang besar panggil dia mai. Tanya ni nama kamu ni ada dalam sasaran saya untuk dapat projek juta ni. Oh ya kah? Jadi kamu kena jumpa saya dalam masa lagi sebulan. Lagi masa sebulan kamu mai jumpa saya. Kawan tu pun balik Balik tuan-tuan, dalam masa sebulan mai jumpa pula. Dalam masa sebulan mai jumpa pula. Maka dia tanya, ada apa tuan panggil saya pula dalam masa sebulan? Dia kata, minta maaf lah, nama hang dah tak ada lah radar. Nama hang dah di-reject daripada dapat tender projek ni. Tak apa, tak ada rezeki ya. Rupa-rupanya bila keluar daripada pejabat tu, jumpa dengan kawan dia tanya, hang mai apa pasal? Dia kata, aku mai ni pasal sekian apa semua. Hang tahu tak pasal apa dia bagi masa hang sebulan? Masa sebulan tu lah hang nak kena pergi heliak kepala bau dia. Hang nak kena bawa dia kena roti canai. Hang nak kena bagi kat dia kertas yang ada kepala agung tu, duit lah. Dalam masa sebulan tu. Tuan-tuan, hak duk buat kerja lagu tu, hak duk terima duit lagu tu, memang haram. Ni, hak ada kuasa ni. Saya bukan nak kata kat siapa. Siapa-siapa kena ambil Tuan-tuan, benda ni bila dah jadi sebati dalam badan, habis. Walaupun pada asalnya berniaga ini adalah sunnah Nabi SAW. Nabi, tuan-tuan, kejujuran Nabi luar biasa. Sebab tu Sayyidatina Khadijah berkenan kat Nabi. Sebab Sayyidatina Khadijah hantar PPA dia, tengok saat Muhammad berniaga lagu mana. Muhammad punya berniaga dia jujur, Nabi habaq. Macam ni. Bahkan Nabi boleh tawak-menawak. Ini cara berniaga. Tuan-tuan, Nabi pernah lalu di satu tempat, ada kawan tu berniaga bekas makan. Dia berniaga bekas makan, kemudian Nabi pegang bekas tu basah. Maka kata Nabi, kenapa bekas ni basah? Maka dia kata, bekas ni tak sah ni hujan, kena hujan. Kemudian kata Nabi, kenapa tak diletak di atas, kenapa letak di bawah? Kira macam satu set, tapi pergi letak di bawah. Hak atas tu apa nama elok. Maka kata Nabi, cara ni salah. Pasal dia tak jujur. Macam orang berniaga ikan, letak satu bekas, atas letak hak mata jernih hak bersinar hak bawah letak hak mata kelabu, hak selapuk hak bawah 2000 Tuan-tuan, ini salah. Kenapa? Tidak jujur dalam perniagaan. Sebab tu hidup dalam berdosa, kata Nabi SAW. Baik tuan-tuan, ini saya buat conclusion lah daripada hadis pada malam ni. Baik, hadis ke-34. Saya cepat tuan-tuan, saya nak pergi ke Ipoh pula. Saya laju-laju no? Hadis yang ke-34. Baik. Larangan penting
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man ata haidan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan fasaddaqahu kafar bima anzala ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rawahu Ahmadu wal arba'ah. Baik. Wa arba'ah tu tuan-tuan tambah lagi. Tok guru kita tulis yang pertama riwayat Imam Ahmad. Dia kata wal arba'ah dan lagi 4. Lagi 4 tu di sini Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. No? 4. Semua 6. Mana lagi 2? Imam Bukhari, Imam Muslim. Kutub sitah yang orang duk sebut tu, depa ni lah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendatangi, yakni menyetubuhi wanita yang sedang haid atau meliwatnya melalui dubur atau bertemu dengan seorang dukun kemudian membenarkan apa yang dia katakan, maka dia telah berlepas diri daripada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan, nombor 1 adalah sesiapa yang menyetubuhi wanita yang sedang haid. Benda ni kalau di pondok ke di mana ke saya sebut jelas. Di sini pasal ada anak-anak ni kan. Ala kuliah tuan-tuan pun faham. Benda melibatkan hukum, tuan-tuan, walaupun bini isteri kita ni Nabi kata bagaikan ladang kebun. Maksudnya nak buat apa pun boleh, tapi dia ada syarat-syarat dia. Antara syarat-syaratnya ketika isteri sedang haid, bukan tak boleh sentuh. Susah juga nak abang tu. Sentuh boleh, atau bahasa orang muda, ringan-ringan boleh, tapi jangan sentuh kawasan tersebut kerana mereka dalam keadaan kotor. No? Yang masih ada haid lah. Yang dah darah habis tok cerita lain. Ni hak ada darah haid ni tuan-tuan. Dia pasal lagu ni. Ada orang muda kebanyakan tak tahu. Akhirnya dia paksa isteri dia. Tuan-tuan, jangan ingat tak ada. Ada. Cuma kita tak tahu. Saya pasal duk jumpa orang tiap malam. Macam-macam jenis hak main duk cerita. Ada hak cerita hak nu, ada hak cerita hak ni, ada hak cerita hak nu. Hak cerita pun saya tak bisa dengar pun. Berlaku benda tu. Bulan ni saya ceramah motivasi ni tambah tuan-tuan, ni tambah iklan. Tak iklan lagi pada tadi. Duk masuk ceramah motivasi sekolah, baru tak sat saya buh dalam Facebook saya. Tuan-tuan, hak mana yang dah pencen selamat. Yang masih berjuang panjkat, bukan senang tuan-tuan nak hadap budak-budak Allah. Saya hadap sekali sejam setengah pun pening kepala. Ni nak kena hadap tiap-tiap hari. Masalah sosial yang tak berlaku zaman kita, tak terdetik pun berlaku zaman lah. Dulu sejahat-jahat, nak kata sejahat-jahat kita, tuan-tuan kata hang seorang yang jahat, kami dah, okey. Sejahat-jahat saya pun tuan-tuan, guru hormat. Mana ni? Kita tu hak buah lah. Sejahat-jahat orang dulu, budak-budak dulu, hormat guru. Dia buah-buah dia aja. Lompat pagar, kerat pagar, kagah atas kelas. Oi, lah jangan buat main. Itu tak ada masalah. Kecil punya hal lah. Tuan-tuan. Tak tahu lah. Nak cerita pun pasal. Cuma itulah banyak benda hak saya rasa, ya Allah, hebat guru lah nak mendidik. Mana dengan waris main sekolah lagi. Anak tak boleh sentuh.
Kan? Anak tak boleh sentuh. Bila dah sentuh sikit, pak hak mai tu pun cikgu juga. Mampus. Saya duk kaji selidik sebab sebelum saya sampai saya jumpa kaunselor dulu. Cikgu, masalah apa paling tinggi? Carta nombor 1 couple lah. Tuan-tuan, nombor 1 couple. Kalau kita tahu anak kita couple, tuan-tuan jangan ada istilah sporting. Tak apa ustaz, saya percaya anak saya tu, saya percaya ke dia. Saya bukan orang lain ustaz JK Masjid. Mak dia pengusi musimat. Tak cukup kuat ke benih kami? Tuan-tuan, benih kuat, pokok tu lemah. Bukan nak sangka buruk. Tak tahulah. Yang telajak banyak. Yang telajak banyak. Bila saya ceramah di sekolah, hak paling saya marah, hak perempuan lah. Sebab apa? Sebab hak lelaki ni marah kot mana pun macam tu. Sopa dengan tuang ayat alam, atas dong ladi. Tuang turun pi. Hak perempuan ni. Dak yang ustaz duk cerita, buat apa kami bukan student pun. Nak habak mai. Di sebalik kita duk puluh mengaji masjid ni tuan-tuan, ada generasi yang akan datang lebih pakah. Generasi yang akan datang lebih pakah. Kadang-kadang hak lebih pakah tu haduk kampung daripada hak bandar. Dulu dengar hak kampung tak ada masalah apa. Paling tinggi hak kampung, isak kodon lah. Keluar sekolah, isak kodon. Oh, tak kan. Lah ni hak kampung lagi besar daripada hak bandar ni. Ni. Yang cikgu-cikgu kena hadap. Zaman hak sunat pakai laser ni tuan-tuan. Baik. Sambung. Jadi hukum yang pertama adalah jangan menyentubuhi isteri ketika sedang haid. Tapi ustaz dia bini saya. Lah sembang pasal bini hang lah ni. Hang bini hang, kami bini kami. Walaupun bini sah, tetapi bila dia mai cuti tu tak boleh sentuh dia. Sentuh di sini bersetubuh. Ringan-ringan tak apa. Faham dah takat tu. Takkan nak main slide pula kot. No? Atau meliwatnya. Yang ni wallahu a'lam. Dulu saya duduk sembang dengan kawan-kawan hakim ni. Hak ni banyak. Tuan-tuan, ni hak ni banyak. Siapa hak pernah telajak pergi kot ni, taubat balik. Dia dah kira meliwat. No? Nabi tak mengaku umat hak jenis lagu tu. Kalau hak mana nampak blur-blur saya terang malam ni, jumpa tepi sekali. Tapi saya nampak ni bukan dah blur dah ni, semua faham dah dah. Faham dah Ustaz. Oh, kami menikah lama dah hang je. Okey. Nikah tak apa. Hukum tu noh. Dah lah dah main cerita bab nikah. Kami ni makan garam dulu. Tu darah tinggi tu. Baik, kemudian atau Nabi kata bertemu dengan seorang dukun, kemudian membenarkan apa yang dia katakan. Dukun ni tuan-tuan kita faham ambil bomoh lah noh. Bomoh. Bomoh lah ni pun tumbuh macam dengan kulat noh. Mak kalau hujannya penuh bomoh. Betul ke tak betul? Tuan-tuan. Dia lagu ni, perubatan Islam pun orang nama bomoh lah juga. Cuma bomoh hak kelentong ni banyak daripada hak betul. Saya nak kata hak betul tak betul tu pun saya pun tak pandai. Alah senang je ustaz. Tengok dia sebut ya Quran tu, betul lah tu. Belum tentu. Tambah pula hak pi ni pula jenis masjid tanah mai. Dah mai lena pula. Contoh pi jumpa Tok Bomo, dengar bunyi Arab, pakai haji lah tu. Asyik Arab je ya Quran, asyik Quran je Arab dah. Kadang-kadang mentera hak dia baca tu bunyi Arab. Tapi dia duk puja apa? Wallahu a'lam. No? Tapi perubatan Islam dia ada ayat-ayat dia. Cuma saya nak abang kat tuan-tuan, saya tak belajar. Jangan duk pi telefon saya pula. Suruh pi tolong. Saya sebut lagu ni. Saya tak tahulah kuat ada di belakang. Waktu tu saya di Pangkong. Ni iklan noh. Ni abang korang. Saya duduk di Pangkong, tuan-tuan. Telefon saya ni memang silent lah. Sampai lah silent. Tak pernah on lah. Tiba-tiba malam tu pukul 2.
ada orang telefon. Tengok di WhatsApp, cintaku. Muka perempuan tapi kalih penuh. Nak angkat tak angkat, nak angkat tak angkat. Tapi saya habaq nak kat rumah tu kena habaq tuan-tuan. Dia Samsung. Ni ada orang telefon ni. Siapa dia? Tak tahu. Tak kenal. Dia telefon sungguh-sungguh. Tu nak tidur tak boleh. Lah pitak bawah langsir tu, bunyi situ. Bangun esok dah ada berbelah telefon. Saya tak tahu siapa. Saya nak call balik, saya call dia tak angkat dah. Esok masuk tempat kerja. Rupanya staff kata, "Ustaz, ada orang telefon Ustaz tak?" Malam bila-bila saya kata, "Dah, hang lah, bukan saya." Dia telefon pejabat, nombor pejabat, minta nombor saya. Dia telefon saya. Dia kata dia minta tolong sangat-sangat sebab dia kena rasuk. Dia kena rasuk, dia telefon. Saya sampai lah tuan-tuan, tanda tanya, anak siapa saya tak tahu. Dulu selepas saya keluar pada attack, adalah hak jenis telefon lagu ni. Pasal mereka sangka saya masih kerja di attack. Sebab kalau di attack kena rasuk, saya duk pergi masuk. Kemah tak kemah tuan-tuan, kira jin keluar jugalah, tak tak belajar. Tapi bila saya keluar, jin tu masuk balik lah. Tak apalah, semua saya nak buat apa. Perubatan Islam ni ada macam guru-guru kita, Ustaz Adlin, dia belajar dengan almarhum Tuan Guru Ismail Kamus, apa nama, Darussalam. Ada Darusshifa. Macam saya tak ada. Saya wassalam, tak ada apa. No? Saya habaq tu pasal ada kadang-kadang tuan-tuan orang duk harap, "Ustaz, tolong Ustaz mai di rumah. Dia nampak hantu ni Ustaz." Oi. Kata, saya ni pun hantu ni menyampah dah tengok. Tuan-tuan, no, saya habaq, saya tak pandai habaq tu. Ustaz boleh kok. Nama kata Ustaz boleh. Weh, tak juga tuan-tuan. Tambah saya amal pula kurang, no. Tak berapa nak ada apa, iblis tak heran. No? Ni cerita dia. Baik. Kalau kita membenarkan kata Nabi akan apa hak perbuatan dukun tu buat, kita nampak dia buat salah. Kita nampak hak dia buat tu salah. Cara dia tu dengan cara bukan minta pada Tuhan. Ada minta main kat kita pelik-pelik, minta main rambut, minta main kain kapan. Dia kata kalau betul hang nak berubat bagi elok ataupun hang betul nak buat lagu ni, hang buat makin kapan mayat sekian-sekian. Hak tu mohong dah tuan-tuan ni, mohong tu. Nak kena korek kubur pula minta kain kapan. Tu pun kalau dia bagi bahan ni. No? Baik, kemudian maka dia telah berlepas diri daripada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi SAW. Segala nikmat petunjuk apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi, maka dia terlepas daripada semua tu. Maka tuan-tuan dan mati Allah sekalian, tak lain tak bukan perbahasan dengan hadis ini adalah berkaitan dengan ilmu. Tak lain tak bukan ilmu the number one. Letak nombor satu. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan saya atas nama peribadi lah. Orang tak suka pun biar pergi lah. Kita ni bila kadang-kadang dah main masjid, kekalkan duduk sampai isyak balik. Tambah masjid kita pula, saya sendirilah, bunyi isyak berhenti habis selesai. Sebab apa? Sebab dengan ilmu tu, dia boleh perbaiki kehidupan kita. Dia boleh repair hidup kita. Tak saat saya ceramah motivasi, saya tekan benda ni. Saya kata ilmu ni nombor satu anak-anak. Sebab apa tuan-tuan? Sebahagiannya kolej, sebahagiannya attack sendirilah. Senang sebut. Pernah berlaku student tak ada. Student sikit. 4-5 orang. Sampai terpaksa kena mempromosikan lebih kuat. Sebab apa? Tak ada student. Kenapa tuan-tuan? Bila ditanya balik, ustaz kata apa? Belajar untuk apa? Belajar dapat ilmu. Lepas tu untuk apa? Untuk kerja baik. Kita sebut hak standard lagu tu lah. Bila ada ilmu, mengaji pandai sikit, masuk universiti, dapat kerja elok lah. Kerja elok tu untuk apa ustaz? Dapat duit hak elok lah. Jadi sekarang saya dah dapat duit dah. Nak kerja apa lagi? Nak belajar apa lagi? Oh, masuk insya' sungguh. Faham maksud saya? Maksudnya tuan-tuan, mereka dah dapat duit dah. Buat TikToker. Jadi
TikToker menari sikit, jual barang sikit, oi untung banyak tuan-tuan, oi untung. Kalau tuan-tuan nak jual binatang apa, tolong jual kat orang je, buh beg kuning tu untung. Kawan saya siap dapat anugerah daripada TikToker, pada TikTok. Renovate rumah ni sedia-sedia setahun sekali sekali buat live dapat beribu. Habis tu nak belajar apa-apa. Maka saya kata dekat mereka, ingat, TikTok ke, Facebook ke, Instagram ke, benda ni, benda baharu, dia akan mai dan pergi. Setiap zaman tak serupa. Kalau benda tu pergi, apa nasib kamu? Tapi kalau kamu ada ilmu, setiap zaman kamu no problem. Maka tekankan bab ilmu, tuan-tuan. Ni, hadap berlaku zaman kita ni. No? Jadi, kesemuanya ini dah dengan ilmu. Baik fiqahnya, baik tasawufnya, baik akidahnya. Soal orang tengah bahas tentang akidah, perselisihan pendapat ulama, kita orang awam, saya nasihatkan, termasuk diri saya sendiri pun tak masuk nak komen tentang apa hak mereka bahas. Sebab tuan-tuan, yang mereka bahas tu perkara-perkara tinggi, amru i'tibari, berkaitan dengan ta'aluk kepada sifat Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita orang awam ni banyak dah balas ni apa ni sebenarnya lagu ni. Kita tahu sungguh ke? Tuan, bukan bidang, bukan dunia kita. Nak masuk campur hal Tok Guru sembang. Kita ni ambil lagu ni lah. Lagu ni. Lah nak simpan tutup lah. Macam saya lah, contoh lah, setiap ambil orang lain lah. Yang pertama tuan-tuan, apa yang nak disampaikan kepada orang awam perlu ditapih-tapih. Bukan ke semua ilmu boleh dimuntah. Sebab apa? Yang duduk depan kita ni ada hak sungguh-sungguh belajar, ada yang kadang main nak rehat. Ni contoh ni, bukan sangka buruk, contoh sahaja. Ada yang kadang-kadang tak berapa faham, lah buat balik hak tak faham tu. Kalau di sini kita nak bahas tentang benda-benda hak tinggi tuan-tuan, bukan tempat dia. Noh, saya buat perumpamaan. Saya, tuan-tuan sekalian, apa nama orang panggil? Pandai buat rumah. Tuan-tuan tanya saya, tuan-tuan orang awam, cuba nak buat rumah sendiri. Contoh, saya pakar buat rumah, tuan-tuan nak buat rumah sendiri. Ustaz, apa patut saya nak buat rumah ni? Saya kata, Pak Long kena pakai simen lagu ni. Dulu simen singa biru. Lah tak tahu lah singa tu kalau apa. Kemudian pasiak lagu ni, bata lagu ni. Sudah. Tok Soh dah pergi cerita, kata Pak Long kena ambil bata, yang mana bata ni, pasiak ni daripada hasil bumi. Oh, bukan dah lagu tu. Tiang pula, Pak Long nak kena tiang hak jenis tiang daripada tiang hak besi tu. Teruk. Pening Pak Long tu. Daripada hak nak buat rumah, terus jadi dangau. Faham tak ni? Sebab apa? Tak perlu. Hamat basic dia. Nombor satu, Pak Long buat bin dulu, kemudian pacak tiang, baru dinding naik. Hak tu sudah. Supaya takut Pak Long ni saat lagi ni, dia pergi buat dinding dulu, baru buat tiang. Atau dia buat bumbung dulu, baru buat tiang. Lagi pelik lah tu. Cuma nak abang apa tuan-tuan, nasihat saya lah. Sebab kadang-kadang saya terpandang, ada jemaah saya yang keyboard warrior. Pantang ada isu, masuk. Termasuklah golongan-golongan hadap mengajak depan ni pun. Tapi tak apalah, mereka hebat. Macam kita tak ada apa. Komen sampai tahap tak ada adab dengan ilmuwan. Tuan-tuan, walaupun kita tak suka sebahagian puak, bukannya lesen kita boleh maki hamun mereka. Tak setuju, ya. Cukup dengan apa hak kita ada, beramai hak kita sudah. Hak kita ni pun beramai tak habis lagi. Banyak benda hak kita buat tak habis lagi. Jadi, hak benda-benda lagu tu bagi mereka sudahlah. Kalau nak tahu juga, kena mula daripada awal. Sifat 20 sampai Z, insya-Allah tuan-tuan. Semuanya itu mudah kalau betul minat belajar. Kalau pertengahan baru belajar, tak kata siapa tuan-tuan, orang tua-tua pun penin. No? Penin sebab tak ikhlas nak belajar. Nak belajar insya-Allah tak penin. Cukuplah, tuan-tuan pun dah makin penin, termasuk saya. Kita jumpa pula bulan hujung bulan ni insya-Allah. Bulan depan insya-Allah jika sempat saya mai, sebab saya bawa jemaah umrah 46 orang. Mungkin sebagainya ada dalam ni. Tuan-tuan doakan kami selamat pergi dan balik. Katanya Arab Saudi dah ada salji. No?
Jangan duk kirim noh. Ustaz buat balik sekilo, tak payah. Bila ada salji ni tuan-tuan buka oleh YouTube, ceramah, cari ceramah siapa-siapa pun, tengok apa punca dan tanda tanah Arab turun salji. Insya-Allah senyuman itu senyuman pahit, bukan lagi manis. Yang baik daripada Allah, yang kurang sempurna itu kelemahan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tulis balik dah lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.